Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bekerja merupakan satu ibadat umum yang mana ianya tidak seperti ibadat yang lain. Seperti ibadat salat, puasa, zakat dan haji, di mana tuntutan untuk melaksanakan ibadat khusus tersebut adalah tertakluk kepada kaedah yang khusus seperti mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Sesuatu pekerjaan yang diniatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan peluang kepada kita untuk menjadikan kerja tersebut sebagai ibadah serta mendapatkan keredaan dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalil yang umum di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya keluar bertebaran di atas muka bumi untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki selepas melaksanakan solat, dan pada masa yang sama hendaklah kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-Nya yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di hari akhirat kelak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-10, "Fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maksudnya, kemudian setelah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, apabila seseorang itu keluar bekerja untuk memenuhi keperluan dirinya dan ahli keluarganya, maka pekerjaannya dikira sebagai sesuatu ibadah. Sebaliknya, bagi mereka yang keluar mencari nafkah dan dengan perasaan sombong dan angkuh, mereka ini diibaratkan seperti seorang yang berada di jalan syaitan, seperti mana yang tersebut dalam satu riwayat hadis. Seorang lelaki pernah berjalan melintasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in telah melihat perubahan warna kulitnya dan kerajinannya dalam melaksanakan pekerjaan. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah lelaki yang melakukan kerja tersebut berada di jalan Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan." Artinya, sekiranya seseorang itu keluar mencari nafkah buat anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Sekiranya dia bekerja untuk mencukupkan keperluan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga berada di jalan Allah. Sekiranya dia bekerja untuk mencukupi keperluannya sendiri agar terjaga kehormatan dirinya, maka dia juga berada di jalan Allah. Akan tetapi kalau dia bekerja untuk riak dan membanggakan diri, maka dia berada di jalan syaitan. Hadis riwayat At-Tabarani. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, antara ciri-ciri pekerjaan yang dianggap sebagai ibadah adalah yang pertama, pekerjaan yang dilakukan itu hendaklah disertakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki yang halal, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diperintahkan kepada para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Oleh yang demikian, kita hendaklah memperbaiki niat dan tujuan bekerja agar pekerjaan yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala dan keredaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Pekerjaan yang dilakukan tidak menyanggahi ajaran Islam, yakni menyalahi ajaran Islam. Dalam arti kata lain, tidak bercanggah dengan syarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl ayat yang ke-114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maksudnya, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Pekerjaan yang haram adalah dosa dan tidak diberkati. Maka kita hendaklah menghindari pekerjaan yang haram seperti menjual dadah, menipu, mencuri, merompak dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, agar rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan dan pahala. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa melimpahkan kurnia-Nya bagi mereka yang berusaha mencari yang halal. Yang ketiga, sesuatu pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh serta amanah bagi menghasilkan kerja yang berkualiti tinggi. Islam mengajar umatnya agar sentiasa berusaha mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dengan bertunjangkan iman dan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amala an yutqinah." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Bagi menyedari hakikat ini, mereka akan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan produktiviti pada setiap masa tanpa rasa jemu. Mereka sedar bahawa bekerja itu bukan sekadar tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, malah ia merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang amanah dalam pekerjaannya akan menepati waktu, melaksanakan bidang tugasnya dengan baik, mungkin melaksanakan bidang tugasnya dengan sebaik mungkin, serta tidak malas menyiapkan tugasan yang diberikan kepadanya. Begitu juga bagi mereka yang jujur dalam melaksanakan tugasan, mereka tidak akan membiarkan diri mereka terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan duit syarikat dan harta kerajaan, rasuah, curi tulang dan lain-lain perkara yang boleh mencemarkan nilai kejujuran sebagai seorang pekerja. Justru, marilah sama-sama kita meletakkan niat dalam hati kita ketika hendak melaksanakan tugas, melangkah keluar dari rumah, bahawa pekerjaan yang akan kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang kita lakukan dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mengabaikan kewajipan yang lain. Seseorang yang bekerja hendaklah bijak dalam membahagikan masanya dengan sebaik mungkin. Janganlah seseorang terlalu leka dengan pekerjaannya sehingga meninggalkan kewajipan lain seperti solat, puasa dan lain-lain. Pengabaian tanggungjawab yang lain akan menyebabkan rezeki yang diperolehi itu tidak diberkati. Contohnya, seperti seseorang yang tidak menunaikan salat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, mengabaikan tanggungjawab terhadap anak dan isteri kerana terlalu sibuk bekerja. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hendaklah kita semua ingat bahawa rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Dialah yang maha memberi rezeki berupa wang ringgit serta kemewahan harta benda kepada para hamba-Nya. Segala yang kita nikmati di atas muka bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah sesekali kita lalai dan lupa daripada mengingati Allah. Jadilah insan yang bersyukur. Insan yang bersyukur itu adalah mereka yang semakin dikurniakan nikmat, semakin bertambah kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Kesimpulan daripada khutbah hari ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama mengikhlaskan niat kerana Allah ketika bekerja.
bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, bersifat jujur dan amanah di dalam tugasan, serta tidak mengabaikan tanggungjawab yang lain disebabkan sibuk bekerja. Semoga dengan wujudnya sifat-sifat ini dalam diri kita sebagai seorang pekerja, kita dapat menjadi insan yang berjaya di dunia dan di hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuha ikhwatul muslimun ittaqullah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sedekah merupakan suatu amalan yang dituntut dalam Islam. Terdapat banyak kelebihan sedekah yang disebutkan melalui ayat Al-Quran serta As-Sunnah. Antara kelebihan sedekah adalah perbuatan tersebut tidak akan mengurangi harta orang yang memberi sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jal." Artinya, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi harta, tidaklah pula Allah menambahkan kepada seorang hamba yang bersifat pemaaf, melainkan akan bertambah pula kemuliaannya, dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana mengharapkan keredaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan sesuatu perkara berdasarkan hawa nafsunya semata-mata. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi harta. Kalau dilihat dari sudut jumlahnya, harta tersebut mungkin akan berkurang, namun apabila kita melihat dari sudut hakikat dan keberkatannya, ia sebenarnya bertambah. Oleh itu, hendaklah kita semua memperbanyakkan sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kepatuhan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra wa hatta anhu 'ashra khati'atin." Riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah memberikan ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu
rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pimpinan kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Marhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu, dan dilimpahi berkat serta rahmat darimu ya Allah di sisimu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu pada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum rahimakumullah, lurus dan betulkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طيبا بارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك.
إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام سلام الله طيب الجلال. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي. لا إله إلا الله ولا شريك له ولا مشق. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونعبد ولا لا إله إلا الله ولا ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Bandar Perlis. Patik pun ampuni limpah perkenan duli yang teramat mulia Tuanku untuk patik menyampaikan sedikit ucapan kepada hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang amat mulia Syed Sirajuddin Arif Putra Jamalul Lail yang berusaha Dr. Haji Azman Hassan, pengarah Jabatan Haiwan Agama Islam Perlis, yang saya raikan sahabat saya Tuan Azman selaku pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Perlis, Tuan Imam, tuan-tuan para pegawai masjid, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ruang kepada kita pada petang ini. Petang ini kita sekali lagi lah, kami daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi pergaan kepada semua pihak, terutamanya kepada Jawatan Kuasa Karyah yang telah pun memberikan ruang pelaksanaan program Hijrah Minda yang merupakan program rutin bagi duli yang teramat mulia Tuanku. Pada setiap hari Jumaat beginilah kita bertukar-tukar masjid, kami mengiringi Tuanku untuk mendekati rakyat, dan harapan kita insya-Allah supaya serba sedikit pelaksanaan program ini akan memberikan tambah nilai kepada pelaksanaan-pelaksanaan yang telah pun dilaksanakan dengan aktiviti pengimarahan oleh masjid. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dengar tadi adalah ceramah yang dimulakan oleh pengarah Jabatan Alam Sekitar. Dengar ceramah pengarah Jabatan Alam Sekitar ni macam ustaz dah, asal dia pun imam juga ni, kan? Banyak yang dikongsikan dan alhamdulillah kita semua ambil input, dan duri yang tuanku amat berharap dan berhasrat agar seluruh rakyat negeri Perlis ini akan menjaga persekitaran, jaga alam sekitar dan mengutamakan kehidupan yang boleh jaga, maintain meneruskan kelangsungan kehidupan kita untuk masa-masa akan datang. Dari sudut kebersihannya, dari sudut pencemaran dia, hendaklah kita semua sama-sama jaga agar negeri yang kita kasihi ini yang sentiasa bersih, orang tahu kenal Perlis ini sebagai negeri yang indah, hijau, akan dapat diteruskan. Dan dalam masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, program ni memang kita bawa sekali dengan agensi-agensi. Kita ada College Universiti Islam Perlis di luar sana. Kepada anak-anak, tak apa saya kira baca siap-siap lah. Kepada tuan-tuan sekalian yang hadir, bolehlah sama-sama juga ambil maklumat. Di belakang sana pegawai daripada KUIPS sedang berada tunggu untuk nak tanya. Kita ada perkembangan baru untuk para pelajar KUIPS yang akan datang. Dan insya-Allah sama-samalah kita sampaikan maklumat-maklumat ni kepada sahabat-sahabat kita pada masa-masa akan datang. InsyaAllah kalau ada keperluan dan ada keperluan, kita akan sama-samalah hadir lagi ke masjid tuan-tuan. Terima kasih atas kerjasama para jemaah sekalian. InsyaAllah masjid pun elok, ni kapet pun nampak macam ada baru sikit. Harapan kita akan dapatlah memberikan kebaikan kepada semua insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.